أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Terjemahan ayat yang pertama surah Al-Mulk ialah Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, dan memanglah ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dimulai dengan lafaz tabaraka yang disandarkan kepada Allah, bermaksud membesarkan dan meninggikan zat Allah mengatasi selainnya, di mana keberkatan atau kebaikannya sangat banyak, semakin bertambah sehingga melimpah ruah dan juga berkekalan. Poin yang kedua, Allah SAW memiliki segala keberkatan dan kebaikan kerana dialah yang memegang dan menguasai seluruh kerajaan. Kesempurnaan kuasa Allah di mana dia bukan hanya memegang pemerintahan alam ini, tetapi dia juga maha menentukan segala sesuatu. Allah lah yang menjadikan semua makhluk dan menetapkan hukum dan peraturan untuk mereka mengikut kehendaknya. Mohonlah keberkatan daripada Allah SAW sahaja, bukannya meminta berkat daripada manusia atau makhluk yang lain, kerana hanya Allah sahaja yang berkuasa memberikan keberkatan dan kebaikan kepada semua makhluknya. Sebagai hamba yang mengaku beriman dan taat kepada Allah, wajiblah kita mematuhi segala hukum, undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terjemahan ayat kedua, dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan ia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Tanda kekuasaan Allah iaitu penciptaan, kematian dan kehidupan yang dilalui oleh setiap manusia. Dialah yang telah menciptakan khalaq, kematian dan kehidupan. Allah yang telah menjadikan proses kematian dan kehidupan ataupun menetapkan masa kematian dan kehidupan seseorang. Allah menjadikan kematian dan kehidupan dengan tujuan untuk menguji siapakah makhluk ciptaannya yang paling banyak amalnya. Ayat. Baca, fahami makna dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kematian dan kehidupan agar kita lebih memahami dan menghayati tujuan sebenar kita diciptakan oleh Allah SAW. Bersabar dan istiqamah dalam melakukan amal kebaikan dan meninggalkan maksiat biarpun sedikit, kerana amalan yang dicintai Allah adalah yang berterusan walaupun sedikit. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Terjemahan ayat ketiga, dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang maha pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu, dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Allah telah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis atau bertingkat-tingkat. Allah menyatakan bahawa dia telah menjadikan langit tanpa ada sebarang kepincangan atau ketidakseimbangan yang boleh dilihat dengan panca indera kita. Allah mencabar manusia agar kembali memerhati kejadian langit jika mereka berupaya menemui sebarang kecacatan atau kekurangan pada ciptaannya. Sudah sebagaimana Allah menciptakan 7 lapisan langit dengan sangat teliti, seimbang dan sempurna, begitulah juga segala kejadian lain yang di alam semesta ini. Hargai dan peliharalah alam sekitar ciptaan Allah ini agar keseimbangan terus memberi manfaat kepada manusia. Summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Maksud bagi ayat keempat ialah, kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali, nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa daripada melihat sebarang kecacatan, sedang ia pula keadaan lemah lesu kerana habis tenaga dengan sia-sia. Bagi ayat keempat, Allah memerintahkan manusia agar mengulangi pemerhatian mereka terhadap
Kejadian langit berulang kali kerana lazimnya manusia tidak dapat menemui kekurangan pada sesuatu perkara melainkan setelah dilihat atau dikaji berkali-kali. Namun, manusia tetap tidak dapat mencari kekurangan dalam penciptaan langit kerana tiada sebarang kekurangan ditemui, bahkan mereka hanya mendapat keletihan dari usaha yang sia-sia itu. Bagi ayat ini pula, marilah kita menggunakan panca indera dan akal anugerah Allah untuk perkara kebaikan dan berusaha mengelakkan diri dari menggunakan panca indera dan akal fikiran untuk perkara yang sia-sia. Selain itu, kita hendaklah penuh sedar bahawa segala yang Allah ciptakan adalah penuh kesempurnaan. Kita manusialah yang sebenarnya bersifat lemah dan serba kekurangan. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan demi sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu punca renjaman terhadap syaitan-syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. Tafsirnya ialah Allah menyatakan bahawa langit dunia, iaitu langit yang terdekat dan yang dilihat oleh mata kasar manusia, diperhiasi dengan pelita-pelita. Pelita-pelita adalah bintang-bintang yang bertaburan di halaman langit. Bintang-bintang sebagai alat pelempar syaitan yang cuba untuk mencuri dengar di langit. Menurut Qatadah, Allah menjadikan bintang untuk 3 tujuan sahaja, iaitu sebagai perhiasan langit, alat pemanah syaitan dan petunjuk arah bagi musafir. Renjaman dari bintang itu adalah balasan dunia terhadap syaitan. Allah menjelaskan bahawa Dia menyediakan balasan yang jauh lebih dahsyat di akhirat nanti buat syaitan dan para pengikutnya, iaitu api neraka yang marak menjulang. Pengajaran bagi ayat ini pula, pandanglah kedamaian dan keindahan pada susunan bintang-bintang yang bertaburan umpama pelita. Berwaspadalah sentiasa dengan dosa-dosa yang kita lakukan kerana balasan Allah bukan hanya di dunia sahaja, malahan akan berterusan hingga ke akhirat dengan azab neraka yang jauh lebih dahsyat. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka, disediakan azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kan balasan bagi para pengikut jejak syaitan, iaitu orang-orang kafir. Orang kafir adalah mereka yang enggan dan ingkar untuk tunduk kepada Allah SAW akibat terpedaya dengan hasutan syaitan. Mereka ini disediakan dengan seburuk-buruk tempat kembali, iaitu azab api neraka. Neraka bukan hanya khusus untuk syaitan, tetapi juga disediakan untuk orang-orang yang kafir dan musyrik secara umum. Kita perlu yakin dan percaya bahawa Allah SAW sahaja satu-satunya tempat pengabadian dan ketaatan secara mutlak. Bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah SAW agar ditetapkan iman dan diberi kekuatan untuk menjadi hamba yang taat kepadanya dan mampu berjihad melawan hawa nafsu sehingga akhir ayat. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka mendengar suara jeritan meraung-raung sedang ia menggelegak. Tafsir ayat Al-Mulk yang ketujuh ialah Allah SAW menggambarkan betapa dahsyatnya sesaat yang diterima oleh penghuni neraka. Sejurus mereka dihumban ke dalam neraka, terdengarlah suara pekikan yang menggambarkan kekuatan dan kesakitan yang dirasai akibat api neraka yang panas menggelegak itu. Sufyan Al-Thawri membayangkan ahli neraka itu dihumbai dan dibolak-balikkan umpama biji benih yang sedikit dimasukkan ke dalam air menggelegak yang banyak. Ajaran dia pula ialah kita sentiasalah bermunasabah diri dengan membayangkan betapa dahsyatnya azab kepanasan bahang api neraka
dan kesakitan yang disediakan buat mereka yang ingkar kepada Allah, supaya kita mudah tidak terpedaya dengan hasutan syaitan. Apabila mau bercakap dan bertindak, timbangkan dengan semasak-masaknya sama ada percakapan dan tindakan kita kelak akan mendapat pahala atau dosa, azab atau nikmat. Takadu tamayyazu minal ghais kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha lam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar dari orang kafir, bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka, tidakkah kamu pernah didatangi seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran di dunia dahulu? Sebagi ayat ini pula, tindak balas neraka terhadap golongan kufur ini dengan menggambarkan kemarahan Allah yang amat sangat terhadap kekufuran mereka. Perkataan tamayyazun menggambarkan seolah-olah neraka itu hampir pecah berkecai lantaran kemarahannya terhadap para penghuni neraka itu. Mereka yang masuk dalam neraka itu dalam kumpulan yang ramai. Dalam keadaan demikian, malaikat Zabaniyah mencela dan mencerca mereka dengan bertanya, tidak pernahkah datang kepada kamu seorang Rasul yang diutus Allah SAW yang memperingatkan kamu kepada azab hari kiamat yang menimpamu pada saat ini? Tapi sayangnya, mereka tidak mengendahkan seruan Rasul ketika di dunia. Ayat ini menunjukkan keadilan Allah SAW terhadap makhluk, iaitu dia tidak akan mengazab seseorang melainkan setelah mengutuskan seorang Rasul kepadanya. Pengajaran bagi ayat ini, kita hendaklah memikirkan keadaan neraka yang telah mengerikan itu agar lahir perasaan takut kepada azab Allah SAW. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita hendaklah mengikut segala ajaran baginda sebagai bukti bahawa kita telah pun menerima seruannya. Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallah min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, ada. Sebenarnya telah datang kepada kami seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran. Lalu kami dustakan serta kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu, wahai orang yang mendakwa menjadi Rasul, hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Lalu ahli neraka yang menzahirkan penyesalan mereka, iaitu orang kafir, sudah tidak lagi hujah dan terpaksa akhirnya mengakui bahawa memang sungguh telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi peringatan, tapi mereka tetap juga mendustainya dengan menolak dakwah dan menafikan semua kebenaran yang disampaikan. Orang kafir bukan sekadar mendustakan seruan para Rasul, bahkan mereka turut mengejek dan mendakwa bahawa Rasul dan para pengikutnya itulah yang telah jauh sesat. Daripada ayat ini, kita dapat renung ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan kecaman, soal jawab dan sisaan yang dihadapi oleh ahli neraka agar menjadi peringatan kepada kita supaya sentiasa berwaspada daripada melakukan kekufuran dan kemungkaran semasa di dunia. Kita usahlah mencipta pelbagai alasan untuk mengingkari perintah dan larangan Allah, kerana di akhirat nanti tiada helah lagi yang boleh diberikan selain daripada mengakui sahaja segala kesalahan yang telah kita lakukan. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka. Ayat ini menggambarkan penyesalan mereka semakin besar. Orang kafir menyesali kedegilan mereka sendiri, yang dahulu semasa di dunia langsung tidak mahu mendengar risalah dan disampaikan oleh Nabi, juga tidak mahu memikirkan nasihat yang disampaikan oleh penyampai risalah. Namun pengakuan dan penyesalan itu hanya sia-sia kerana mereka telah pun menjadi penghuni neraka. Pengajarannya ialah kita hendaklah beriman
dan beramallah dengan ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah agar kita terselamat daripada siksaan neraka di akhirat kelak. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Mereka mengakui dosa-dosa mereka sebagai orang-orang yang kufur ingkar, maka tetaplah jauhnya rahmat Allah dari ahli neraka. Kalimah sahaq pada hujung ayat bermaksud injak, injakkan atau diinjak. Penghuni neraka bukan sahaja disiksa, malah mereka juga dihina sehina-hinanya. Begitulah azabnya neraka. Betapa jauhnya penghuni neraka daripada rahmat dan keampunan Allah, sehingga tiada peluang lagi untuk mereka menyelamatkan diri daripada azab neraka. Daripada ayat ini, kita diberikan pengajaran iaitu awasilah dosa kufur dan syirik. Fahami dan amalkan ajaran Islam dengan sebenarnya agar kita tidak terjatuh dalam lubang kufur dan syirik. Sebagai orang Islam, kita bertanggungjawab menyampaikan dan mengajak manusia kepada Islam kerana kita pun menerima Islam hasil daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka berolah keampunan dan pahala yang besar. Dari ayat ini, Allah SAW menarik hati manusia dengan cara targhib, iaitu memberi gambaran yang indah tentang situasi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, yang meyakini akan perkara-perkara ghaibiyat yang terangkum di dalam rukun iman, akan muncul dalam hati mereka rasa takut kepada Allah melebihi takutnya kepada perkara yang lain. Disebabkan keyakinan ini, mereka akan berasa sentiasa diawasi oleh Allah SAW pada setiap perkara yang dilakukan dan pada setiap masa, walaupun mereka tidak nampak Allah sedang mengawasi mereka, ataupun pada ketika mereka terlindung daripada pandangan orang lain. Kewaspadaan dan kesedaran inilah yang melayakkan mereka mendapat keampunan dan berolah ganjaran yang besar dari Allah SAW. Daripada ayat ini, kita beriltizam dengan perkara-perkara kebaikan, sama ada yang zahir maupun yang batin, seperti lintasan hati dan sangkaan. Sesungguhnya Allah SAW Maha mengetahui segala-galanya. Bersabarlah menahan diri daripada melakukan kemungkaran, kerana tiada balasan atau ganjaran yang lebih besar melainkan balasan yang datang daripada yang Maha membalas, iaitu Allah SAW. Wa asiru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidhati sudur. Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring, sama sahaja keadaannya kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Untuk tafsir ayat ke-13 ini, Allah susuli dengan satu penegasan buat manusia tentang keluasan ilmu serta pengetahuannya. Allah mencabar manusia sama ada mereka mengucapkan sesuatu secara terang-terangan atau tersembunyi. Semuanya berada dalam pengetahuannya, hatta yang tersembunyi dalam hati mereka. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan kaum musyrikin yang telah mengutuk Nabi Muhammad SAW dan mereka menyembunyikan hal tersebut sesama mereka agar tidak diketahui oleh Tuhan dan Muhammad. Pelajaran ialah kita sebagai makhluk Allah hendaklah sentiasa meyakini bahawa setiap tindakan kita, sama ada secara sembunyi ataupun zahir, pastinya dalam pengetahuan Allah. Hatta apa yang terlintas dalam hati kita pun pastilah Allah mengetahuinya. Allah Maha mengetahui sama ada kita ikhlas atau tidak dalam melakukan sesuatu amal. Jika kita benar-benar sedar akan perkara ini, pasti tidak akan terlintas pun di hati kita untuk membuat maksiat. Bahkan merancang untuk membuat maksiat pun pasti kita akan berasa malu dengan Allah.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Tidakkah Allah yang maha menciptakan segala makhluk itu mengetahui segala-galanya? Sedangkan ia maha halus urusan pentadbirannya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Ayat ini menjelaskan Allah SAW menimbulkan persoalan kepada manusia bahawa bukankah dia yang maha mencipta segala apa yang ada di alam ini. Persoalan ini agar manusia berfikir bahawa segala yang ada dan berlaku di dunia, di bumi ini adalah dengan pengetahuan Allah SAW. Ayat ini menerangkan betapa maha halusnya dan mendalamnya pengetahuan Allah yang maha mengetahui segala-galanya tentang semua makhluk ciptaannya. Dia amat teliti dengan segala penciptaannya, daripada sebesar-besar makhluk seperti matahari sehingga sekecil zarah. Sudah pasti Allah mengetahui segala-galanya kerana dialah yang mengawal semua urusan makhluknya, sama ada zahir maupun batin. Kita sebagai hamba, kita wajiblah mengenal sifat-sifat Allah melalui nama-nama yang indah, Asmaul Husna. Sifat alim, khabir dan latif melambangkan keluasan ilmu Allah dan ketelitian penciptanya. Jika kita renungi dengan mendalam segala ciptaan Allah, pasti kita akan berasa takjub atas kehebatan ciptaannya. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur. Sadaqallahul azim. Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah, dan ingatlah kepada Allah jugalah tempat kembali kamu sesudah. Bangkitkan hidup semula, maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Bahawa segala usaha yang telah dilakukan di atas muka bumi ini tidak akan membawa sebarang manfaat jika Allah tidak memudahkannya. Terdapat dorongan kepada manusia untuk mencari rezeki dan bekerja bersungguh-sungguh. Setelah mereka berusaha bersungguh-sungguh dan bertawakal dalam mencari rezeki di atas muka bumi ini, Allah memberi kebenaran kepada mereka yang mengambil serta memakan sebahagian daripada pelbagai rezeki yang telah Allah sediakan di seluruh dunia. Allah telah memberi peringatan bahawa setelah manusia dibangkitkan daripada kubur masing-masing, mereka akan dikumpulkan untuk menuju Allah bagi mendapat balasan terhadap amal perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Hanya kepada Allah sajalah tempat mereka dikembalikan. Daripada ayat ini, kita dapat memanfaatkan segala kemudahan yang Allah telah sediakan untuk kita di atas muka bumi ini tanpa melakukan kerosakan padanya. Ingatlah, setiap amal perbuatan kita akan dipersoalkan oleh Allah walaupun sekecil-kecil zarah, dan tidak akan terlepas daripada perhitungan Allah. Maka makanlah segala rezeki yang Allah telah halalkan untuk kita dalam keadaan bersederhana, dan janganlah sekali kita mengkufuri nikmat Allah dengan mengharamkan perkara yang Allah telah halalkan untuk kita nikmatnya sebaik mungkin. Sekian, terima kasih.